Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Saya Fahmi Fadil, Ahli Parlimen Lembah Pantai, dan saya ingin mengutarakan satu isu berhubung Digital Nasional Berhad (DNB) dan kontrak dengan syarikat Ericsson. Seperti yang kita semua sedia maklum, pihak kerajaan telah membuat keputusan bahawa model yang akan digunakan ialah model borong tunggal ataupun single wholesale network dengan pegangan equity sebanyak 70% oleh syarikat-syarikat telekomunikasi ataupun mobile network operators MNO. Dan pada 3 hari bulan Mac yang lalu, sewaktu pembahasan usul menjunjung kasih, saya telah bertanya beberapa perkara khusus berkenaan dengan kontrak yang telah diberi kepada Ericsson. Pada ketika itu, telah diterbitkan satu laporan oleh Reuters berhubung dengan dakwaan kejadian rasuah di beberapa negara yang telah melanggari satu terma di antara Ericsson dan Department of Justice Amerika Syarikat berhubung sistem compliance ataupun urus tadbir perjalanan perniagaan Ericsson. Dan pada hari yang sama, saya telah membangkitkan sama ada kecuaian-kecuaian dan pelanggaran-pelanggaran yang sama mungkin berlaku dalam pemberian kontrak daripada kerajaan ataupun daripada DNB khususnya terhadap kepada Ericsson. Dan jawapan menteri yang telah diberikan kepada saya pada hari Isnin yang lalu, 21 hari bulan Mac, jawapannya berkisar sekitar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah mendapati pemberian kontrak adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan, tidak ada sebarang syak yang munasabah tentang cara perolehan yang diberikan. Kedua, berkenaan dengan permohonan saya ataupun cadangan saya agar Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara melakukan audit penuh terhadap Digital Nasional Berhad (DNB) dan meneliti semula kontrak dengan Ericsson. Dan jawapan menteri pada waktu itu yang telah diberikan saya pada Isnin yang lalu ialah secara bertulis ialah Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara bebas untuk melaksanakan sebarang prosiding berdasarkan peruntukan undang-undang dan punca kuasa di bawah jawatankuasa ini. Terpulang kepada PAC untuk menentukan sama ada terdapat keperluan prosiding terhadap DNB serta kontrak dengan Ericsson. Saya terpanggil untuk membuat sidang media hari ini sebagai menyahut cabaran daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan keperluan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara melakukan sama ada audit, proceeding ataupun pendengaran terhadap DNB dalam isu pemberian kontrak Ericsson. Saya ingin dan selepas ini saya akan menulis secara rasmi kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara. Saya ingin bertanya sama ada wujud satu perbezaan di antara bidding contract, kontrak bidaan dan juga the actual contract yang diberikan kepada Ericsson setelah ia menang. Saya difahamkan ada kemungkinan wujud perbezaan di antara the bidding contract dan the actual contract. Dan hal ini saya pohon Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara untuk lakukan siasatan. Ini penting kerana dalam jawapan-jawapan yang diberikan hanya merujuk kepada kontrak yang telah diberi, bukan kontrak ataupun terma-terma dalam bidaan. Ya, jadi the bidding terms versus the actual terms. Ini yang sangat penting untuk kita kenal pasti. Pada ketika bidaan itu dibuat, terma-terma yang telah dinyatakan, dizahirkan, adakah ia berbeza dengan terma-terma akhir dalam kontrak yang akhirnya diberikan kepada Ericsson. Jadi ini hal mustahak yang melibatkan masa depan rangkaian 5G di negara kita. Malah kesannya lebih besar dari itu sekiranya model seperti ini digunakan di masa depan. Ia akan mendatangkan kesan kepada pelaksanaan rangkaian contohnya 6G, 7G dan sebagainya. Oleh itu, we cannot afford to make any mistakes. Kita perlu pastikan wang rakyat dibelanjakan dengan cara yang paling berhemah, dan oleh itu saya akan meminta saya akan menyahut cabaran menteri
dan menulis kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara untuk memohon siasatan lebih lanjut sekiranya wujud perbezaan di antara terma-terma dalam bidaan dan juga terma-terma dalam kontrak yang diterima Ericsson akhirnya. Jadi apa-apa soalan? Tak ada ya? Okey. Jadi saya itu sahaja. Sekian, terima kasih.